saya refresh untuk ni kejap. Okey, kita ada China market kembali pada hari ini. Volume dagangan lebih tinggi dalam sesi Asia pagi tadi. Kita ada data untuk Australia, minit untuk mesyuarat RBA pada minggu lepas. FOMC minit untuk mesyuarat FOMC pada jam 3 pagi. Dan sebelum ni pasaran ada yang menjangka mengenai tapering. Tapering tu adalah mengurangkan pembelian aset. Federal Reserve cuba untuk meningkatkan kecairan pasaran dengan pembelian aset, dengan pembelian treasuries, dengan pembelian something dipanggil mortgage backed securities. Itu untuk memastikan kecairan pasaran kekal tinggi. Dan itu yang jadi tumpuan, dan jadi tak ada daripada minit mesyuarat dia menunjukkan sebarang jangkaan, sebarang kenyataan daripada Fed untuk mengurangkan pembelian aset dia. Jadi itulah sebabnya sebelum ni kita nampak pasaran saham jatuh dan kita nampak untuk kadar bond, yield bond menaik, turun, harga bond menurun, jangkaan bahawa Fed akan mengurangkan pembelian dia. Nothing much daripada minit tu. Australia punya data pekerjaan lebih baik daripada sudut kadar pengangguran jatuh lebih ke bawah berbanding dengan jangkaan pasaran serta sasaran oleh RBA. Waalaikumsalam Rosli. Okey, jadi tak ada banyak daripada sudut sentimen semasa agak bercampur. Kita ada dekat UK yang lebih positif. Kita ada lain-lain dekat Eurozone agak bercampur. Untuk DAX lebih positif, untuk semasa futures untuk pasaran US masih dalam keadaan negatif, agak bercampur pada waktu ni. Tak ada yang jelas pada waktu ni. Kita lihat kepada struktur pergerakan pasaran. Untuk ni adalah untuk Nikkei. Saya menjangkakan Nikkei akan membuat satu lagi pergerakan ke bawah sebelum dia naik, ataupun ini kita tak trade sebab dia tak ada sequence. Ini tak, maksud dia dah completed move. Maksud dia kat sini. Dekat H4 ni kalau kita tarik dia punya Fibonacci extension daripada March punya low kepada high dekat 1 tu dan turun balik, sini dah sampai 1. Satu, saya tak berminat untuk nak entry kat sini. Maksudnya kalau kita katakan bahawa pergerakan daripada March, lonjakan pertama dia dah habis, then this move daripada 2 ni kat sini dia pun dijangka dah habis. Kalau saya nak trade yang baru, saya akan tunggu dia buat satu incomplete sequence daripada sini pula baru. So tak ada untuk JP225 ataupun Nikkei ni saya tak ada sebarang setup. Yang ada setup adalah untuk US 500. Kalau kita ambil kaki yang sama tadi, kaki yang sama 1 2, dan nampaknya ini lebih bullish. Ini lebih bullish. Wassalam Galih. Okey, ni lebih bullish dan dia tak sampai lagi area equal leg. Jadi selagi dia kalau ada sebarang 3 wave, saya akan cari long. So ini ada setup sekiranya dia jatuh di bawah W ni. Dia tak perlu buat ni. Dia mungkin dah habis kat sini. Tetapi berpandukan Nikkei tadi, berpandukan lain-lain, kita kalau ini berlaku, saya akan cari peluang entry dekat sini. Kalau dia tak berlaku, tak apa. Tak apa. Biar dia buat ini. Kalau dia buat ni, tunggu dia buat high kat sini, break this high, 1 2 3 kita long. Don't worry kalau terlepas. Okey. So kalau dia tak turun, kita tunggu dia break high kat sini, 3 wave kita long. Okey. Jangan kejar. Biar price datang kepada kita. Kalau dia break high, kalau dia break X kat sini, tak ada apa-apa, jangan masuk lagi, jangan masuk yang ini. Jangan masuk jangan masuk yang ini. Kalau dia break high kat sini, dia mungkin juga adalah A, B dan C membentuk X tau. Kalau dia tak break high,
Faham tak? Dan dia akan buat satu lagi penurunan. Kalau dia cuma break X kat sini, ni kenapa saya letak alert? Okey, ni alert kat sini sepatutnya. Okey, kalau dia break high dekat sini, ini mungkin cuma A, B dan C, X kita kat sini. Faham Okey. Jadi jangan enter breakout ini 3 wave jangan enter. Anda nak tengok dia breakout atas ini. Barulah kita cari 3 wave. Faham Okey. So setakat ini kalau dia turun saya akan letakkan ni. Jadi X kepada Y kita jangkakan dia akan buat 3. 1, 2 dan 3. Barulah kita ikut balik. Okey. So syarat dia kalau saya nak enter yang ni adalah yang X yang kaki pertama turun ni, kalau kita ambil Fibonacci extension dia yang ini yang sekarang ni kita tanda, dia kena react daripada 618764. Tu dia. Dia kena ada reaksi daripada sini. Daripada area ini. Dia kena ada reaksi. Okey, dia kena ada reaksi dan di sini berlaku divergence. Di sini kena tak kisah dia 3 wave ke apa wave ke, di sini kena berlaku divergence. Ini yang kita bincangkan mengenai topik korektif Ni korektif dia kena ada something berlaku kat sini. Maksudnya ada reaksi lah, tak kisah dia reaksi sikit ke, reaksi banyak ke, dia kena ada reaksi daripada situ. Dia kena ada sideway lah daripada situ dia tak boleh terus jatuh sebatang dia jatuh Kalau dia jatuh sebatang je jangan enter yang ni. Dia kena ada reaksi daripada sini. Okey. Tu adalah untuk US 500 ataupun S&P 500. So kita sedang tunggu dia buat 7 swing satu lagi adalah kepada Dow, kepada Dow 30 sama juga setup yang sama Okey. So kalau dia terus tembus ke atas tak apa, don't worry. Kalau dia terus tembus ke atas, ini 1, 2, 3, 4 dan dia terus tembus. Kalau dia tembus macam ni 1, 2, 3 kita long daripada sini. Kalau dia buat macam itu. Tak kisah dia A ataupun dia W dia kena ada divergence. Kalau dekat 618764 lepas ni dalam nota tu ada benda tu Jadi kalau dia terus naik tak apa. Breakout ini 3 wave kita long. Okey. Jadi kalau dia breakout 2 kita kat sini, anda sedang tunggu 1, 2, 3 dalam 3. Tu dia kalau dia terus tembus atas ni jadi yang pertama kita tunggu adalah yang ni. Yang ini pada struktur semasa ini belum terbatal Okey, ini adalah untuk US 30. Kalau kita lihat kepada DAX pun sama. Saya sedang expect kalau dia terus turun, ini B kita. Ini kita dah saya letakkan setup dah ada dan expect dia akan lebih kurang akan float sekejap position ni. Tapi kalau anda nak tunggu betul-betul ngam-ngam tunggu sebatang candle, takutnya dia cuma sampai sini ikut yang besar punya structure. Jadi kalau saya cuma letak limit order, stop loss, apa yang dia buat saya tak peduli. Janji saya jaga duit, itu je. Itu jumlah yang saya expect dia akan terplay out sikit. Biarlah. Okey, ni adalah untuk DAX. Untuk IBEX ni belum ada structure. Yang lain-lain tu dia punya correction daripada higher high. Tengok. Seperti DAX ni, ini adalah higher high kat sini daripada belakang. Okey, ini adalah higher high. So ini ekstrim daripada higher high kat sini. Jadi ini higher low. Ini macam IBEX ni kalau dia turun kaki yang sama, ini bukan daripada higher high. Ini bukan higher high. Ini bukan area higher high Higher high dia adalah sini. Kan? Kalau ini tembus kat atas ini, dia tembus kat atas ni, dia macam ni. Kalau dia tembus kat atas ni, sekarang ni dia naik,
Then baru kita ada higher high. Low, high, higher low, higher high. Baru kita ada trend. Then anda tunggu 1, 2, 3 untuk long. Sekarang ni tak ada apa-apa. Sekarang ni stand on the side. Tak ada. Ni tak ada sequence. Tak ada siri pergerakan. Belum ada trend. Kalau kita lihat dekat ni pun zoom out sikit, kita nampak dia sideways. Tak ada trend lagi. Dalam dia tak ada trend lagi. Berut? Hai. Wassalam Berut. Okey. Ni tak ada. Ni untuk IBEX tak ada. Untuk UK FTSE 100, okey, satu ni belum buat higher high, sama so tak ada sequence lagi, ni tak ada. Ni 1, 2, 1 kat sini complete, jadi 2 ni kita tak dapat nak trade. Saya dah tukar dia punya ni 1, 2, sini dah sampai 1, jadi ini bukan something yang kita akan trade. Dia tak ada incomplete sequence ataupun momentum sequence. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau nak trade dia, anda tunggu dia buat macam ni. Kalau dia break 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda tunggu sequence yang baru. 3, 4, 5, 1, 2, dekat sini. Sini yang anda trade. Anda kena tunggu sequence baru. Dia kena ada incomplete sequence baru. So pada semasa ni tak ada. Ini tak ada. Jadi FTSE tak ada. Yang ada adalah untuk US 500, US 30 dan juga Dow. So Dow saya yang jangan ikut yang trading view, ikut yang XM punya. Saya letakkan level untuk XM punya. Ni adalah yang dekat XM punya. Jadi kita tengok US 300 dan US 30 sekiranya dia turun daripada level semasa dan break low sebelum ini. Tu. Boleh Tafa? Dah faham kan? Kan? Yang steel tadi buat macam tu. Kalau nak trade, tunggu ada incomplete sequence, tunggu ada momentum sequence. Tafa tadi dia tulis dekat Discord tadi kan. Benda sama je. Tak kisah apa instrumen. Boleh Jadi kita nampak ada trend, itu je. Ramai miss out trend sebab ingat trend tu satu structure. Dia adalah kepada series structure. Jadi kalau kita lihat indeks, kita masih menjangka indeks ke atas, kita juga menjangka bahawa yen pair terutamanya disebabkan oleh pergerakan USD JPY ni. Saya recount dia balik. USD JPY kita ada incomplete sequence ke atas. Kita ada incomplete sequence daripada sini. Kita ada incomplete sequence ke atas untuk USD JPY ni. Okey. Kita masih ada incomplete sequence ke atas. Okey, ke atas. Kita jangkakan A ni, ingat tak? WX A ni akan react daripada 618764 dekat sini nanti Okey, jadi kalau tanya saya USD JPY ke mana? Masih ke atas sehingga at least 618764. Boleh trade ke tak? Kalau ada nak trade juga untuk USD JPY, anda boleh cari peluang untuk long bila dia react daripada area tu dalam 3 wave untuk long. Sebab kita ada incomplete sehinggalah 107625 ni. Faham? Boleh mata saya tak nampak kejap Saya refresh dulu, takut ada soalan yang saya miss. Chat kita ni saya tak faham kenapa. Saya kena refresh banyak kali baru nampak soalan anda. Okey, dah ada suara. Tengok yang belakang-belakang tadi ada, sebenarnya tak ada dah. Nampak muka jambu. Jo, sampai hati kau Jo. Okey, faham jadi kalau dia buat 3 wave kat sini, bagi mereka yang intraday, ini anda boleh cari long. Saya tak minat untuk long dia, tapi bagi ada setup dia lah. Saya tak minat untuk long US dollar sebenarnya, sebab US dollar movement dia adalah masih ke bawah. Tapi kalau anda trade intraday, dia ada setup. Boleh Rosli? Nampaklah faham bang, itu je. Okey. Chat tak keluar lah. Okey.
Saya nampak yang Rosdi tulis je. Yang lain-lain saya tak nampak. Rosdi yang muka jambu je ada dengan faham bang. Lain hilang. Okey, jadi kalau ini berlaku bagi mereka yang trade intraday, saya tak trade dia. Ini M5, M15 punya setup. Ini adalah lower time frame punya setup. Okey. Bukan tak boleh trade. Cumanya saya tak trade terlalu rendah sebab banyak nak urus. Memerlukan masa untuk saya nak tengok banyak chart. Okey. So semasa ini masih ada hutang ke atas sebab level 618764 tadi So belum nak jatuh. Belum untuk USD JPY. Ini mungkin habis kat sini. Okey, ini adalah untuk USD JPY, Euro JPY. Euro JPY tak ada sequence. Dia tak ada incomplete sequence. Ni tak ada, ni dah habis. Sini dah sampai, hampir sampai equilibrium dia. Euro JPY 12. Sampai dah. Wassalam, Iman. Dah sampai. Jadi dia tak ada incomplete sequence. Kalau ini belum sampai satu, seperti apa yang anda nampak dekat GU, lepas ni saya terangkan. GJ arah masih ke atas, yang kita trade hari tu dah ambil profit. Dia tak ada incomplete sequence. Tak ada. Kalau dia ada incomplete sequence, saya bagikan. Sekarang masih fixed dynamic, betul. Kita dalam wave 1, 2 dan kita tengah tunggu untuk index dynamic. Okey. GJ tak ada. Sebab itu kita tengah tunggu wave 2 besar tau. Ini, this whole thing mungkin cuma satu. Dan kita akan ada wave 2 kat sini. Kalau kita nak katakan dia fixed, nak katakan index dynamic, dia kena wave 3 dalam index kan. Jadi ini mungkin saya akan tukar nanti. Sebabnya kalau anda tengok RSI dia keep on breaking higher and higher. Waktu ni kita ada masih lagi dalam ni masih lagi dalam apa dipanggil? Masih lagi dalam divergence. Price buat higher high, kat sini kita ada divergence Cerita dia yang naik ni dah break out. Maksudnya 4 kita dah habis kat sini dan kita dalam some sort of wave 5 Kalau kita tengok dekat H4 pula, ada nampak tak kat sini higher high? Kan? Jadi sini kena wave 3. Saya letakkan satu lagi sorry. Saya letakkan anda tengok stokastik dia. Dekat sini kita ada reset untuk wave 4. Nampak tak? 4 dia sikit je tapi reset dia banyak kan? Itu adalah wave 4 So that means somehow either satu ni extend ke atas ataupun satu ini yang extend ke atas. So a better that one. Saya belum ubah lagi selagi divergence tu masih ada. Kalau terbatal divergence dia, saya akan alihkan satu ni kat atas. Faham? Ini saya cuma tukar macam ni je. Tak lama. Tukar dia kepada color biru. Okey. Dan ini jadi 1. Ini jadi 2. Itu je. Okay. 3, 4, 5. Habis 1 dan kita tengah buat wave 2. Jadi sekarang ni saya tak tukar lagi. Biar market tunjuk apa pergerakan dia. Tapi sekiranya kita ada indeks tadi yang masuk wave 3, yen pair saya kena tukar kepada indeks dynamic. Yen pair akan pecut sama, bergerak sama dengan indices AUD, JPY, GBP, JPY, Euro, JPY. Apa pun anda tak short GBP, JPY, AUD, jangan short. Belum masanya lagi untuk short yen pair. Belum. Dia jatuh, anda tunggu untuk long. Dia jatuh, anda tunggu untuk long. Sama seperti US dollar. Jangan. Belum masanya untuk long dollar. AUD, JPY. Jadi, AUD, JPY menunjukkan bahawa ini adalah, ini nampak seperti satu kat sini. Ini satu kita akan lari kat sini dan kita akan memulakan wave 2 kat sini nanti. Ataupun dia seperti yang saya lukis, extended wave 1 dan somehow ini 3 dalam 3.
Either ini ataupun GJ yang saya tunjukkan tadi. Apa pun anda tak pergi short dia. Apa pun dia buat 3 wave kat sini nanti, selepas break high kat sini, kita akan cari long. Yang ini sama dengan saham buat this move, 3 wave. Faham tak? Ni sama dengan saham buat 3 wave kat sini. 1, 2, 3. Sama kalau anda kira lekuk dia, kalau nak pergi kecil-kecil dia sama. Dia berkaitan, satu je, sama. Okey, dia sama jumlah lekuk dengan yang ini nanti. Ini nanti. Okey, nampak tak? Yen pair naik, saham jatuh. Macam mana tu? Tak semestinya, anda kena faham bahawa dia ada kaitan dengan USD JPY kat sini. Dia tak dapat cuma tengok 1 dan 2. Anda kena tengok indeks, anda tengok yen, anda tengok US dollar. 3. Anda kena tengok 3. Okey? So masa ni cerita dia ada ke tak incomplete sequence. Itu je. Pada waktu ini kalau dia adalah wave 1 2 nanti, ini sebagai 2, kita akan ada incomplete sequence 1 2 yang biru besar. Ataupun 1 2 yang ni yang minit ni. 2 ni anda masuk. AUD JPY. 2 ni 2 ni kita masuk. Okey, sama. Tak kisah apa juga label dia. Kalau kita nampak selepas dia buat higher high kat sini, dia turun dalam 3 wave, kita akan cari long. Kira, tengok saya tunjukkan kenapa saya katakan sama. Sini ada wave 3 kan, ni tengah wave 3 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jadi jumlah lekuk dia adalah 3 campur 4, 5, 6. Ada 6 lekuk. Kalau anda kira dekat US 500 ni, okay, kita ada, kalau ni 2, 3, apa bentuk dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Sama. Dia akan bentuk macam ni. Dekat sini. Sama ada dia A, B dan C ataupun W, X, Y, W, X dan Y. Dia akan bentuk macam ni kat sini. Sini akan membuat bentuk macam ni. Boleh? Dia akan jumlah lekuk dia akan sama. Apa rupa dia kita tengok ada 1618 atau tak ada. Jumlah lekuk dia akan sama. Cuma arah dia mungkin berbeza. Itu digelar second degree correlation. Dia akan macam tu. Okey, masa itulah barulah saham akan melonjak. Tapi kita nampak yen pair dia masih ada hutang ke atas lagi. Okey, dia masih ada hutang ke atas lagi untuk yen pair ni. Okey, itu dia. Okey, ni adalah kalau dia tak tembus atas, dia turun ke bawah dan kita dah start memulakan wave 2. Saya cuma perlu ubah ni kat sini je, 3, 4 dan 5 kat situ. Saya perlu ubah tu je. Apa pun, kalau dia buat correction daripada sekarang, dan kita masuk dekat sini nanti. Tak kisah. Nikkei tak. Seperti saya sebut tadi, dia tak ada incomplete. Yang pertama, incomplete sequence. Dia Nikkei, ni yang saya sebut tadi. Nikkei, kita tak ada, dia dah complete. Dia dah sampai 100% kat sini. Yang pertama buat incomplete sequence dulu. Itu yang anda buat. Boleh? Okey. So yen pair tak ada. Kalau dia terus turun daripada semasa, dan AUD JPY, CAD JPY, dua tu kita boleh cari. GBP JPY dah complete. Euro JPY dah complete. Cuma AUD JPY dan CAD JPY, NZD JPY itu satu lagi Dollar pair. Ni kita ada satu, saya tak faham. Saya punya cara adalah kepada zone tau. Saya tak ada cerita sharp entry macam ni. Siapa yang perasan
bila saya lukis yang ini, perasan tak saya letakkan di mana kita jangka C habis? Ingat tak? Siapa yang ada simpan dia punya lukisan asal sebelum dia jadi macam ni? Kan saya tandakan dia macam ni. Ingat tak kalau siapa yang lihat lukisan ni kan? Dia akan panjang daripada satu tu. Sebab internal dia menunjukkan bahawa ada lebih. Kan? Saya lukis macam ni kan? Tafa ada tengok tak lukisan GBP US dollar ni? Dia bukannya kepada sini. Tapi saya entry dekat sini. Sebab apa? Saya tak tunggu market. Sebabnya saya lihat, saya ikut struktur besar. Struktur besar equal leg dekat sini. Berapa kali saya dulu cuba bila saya buat benda ni 2011 lah, 2011, 2012, 2009, 2010, saya cuba untuk nak buat semua, sebab tu saya tak gunakan candlestick, saya gunakan ni untuk nak sharp sini je. Banyak kali dia buat macam ni tau. Dia buat macam ni. 1, 2, 3. Kita tunggu kat bawah nak sharp ikut dalam dia naik. Kita pun nganga. Banyak sangat kena macam tu. Kan? Kita tunggu kat bawah sebab ambil internal, dia sampai ikut time frame besar. So cara selamat dia, saya letakkan entry, saya letakkan stop loss, apa juga yang berlaku kat sini selagi dia tak sampai 1618, saya biar je. Faham? Saya ni bila dia masuk balik bang, Allah, saya terima messages. Saya macam ni je. Kalau anda nak sharp, jangan ikut entry saya. Saya tak ada cerita sharp-sharp. Dia tak ada support resistance yang betul-betul satu line tau. Even between brokers, kita ada price yang tak sama kan. Dia adalah, sebab kita dalam OTC market, dalam over the counter market. Jadi dia tak ada satu price. Jadi saya letakkan satu range. Tak ada. Okey. Dah dia keluar, price naik. Bang, dah boleh masuk lagi tak bang sekarang? Dah naik macam ni, tanya masuk balik. Allah. Yang bagi dah entry ni, anda dah sepatutnya dah BE ya. Tak dapat macam tu. Anda nak sharp-sharp, tak ada. Saya tak ada cerita nak sharp-sharp entry. Dia sharp, baguslah. Siapa tak nak kan? Tapi dah makin lama anda faham benda tu. Dia tak ada satu memang betul-betul sharp. Memang tak ada. Bila dia pergi macam ni, bang, boleh entry lagi tak? Allah. Kalau anda dah entry, ini adalah 50% kan? Faham Ini 50%. Jadi anda sepatutnya dah BE. Kalau anda entry lagi, ni tak ada sequence. Dia tak ada sequence. Okey, sepatutnya anda dah letak BE. Dia tak ada benda yang memang dia dalam currency market ni, dia tak ada satu price. Macam ni. Anda pergi money changer, anda bawa $10. Anda tu pergi money changer dekat mana-mana kan. Dalam 10 km radius anda, sebab kita dalam PKPB. Anda akan dapat kod harga berlainan kan. Ini kan pula kalau chart, lagilah kan. Faham? Okey. Itu memang bawa duit tu. Ini kan lagi kat sini. Dia tak ada satu price tau. Dia adalah satu range. Anda akan dapat satu range. Dia tak ada satu price tukar. Boleh? Okey. Untuk entry ni, sebab kita trade wave 4 dan ini sampai 1, 2, 3.6. Anda boleh ambil separuh profit daripada 50%. Ataupun, ni antara kaedah lain untuk mengurus. 1, 2, 3, 6 kat sini. 1, 2, 3, 6 kat sini. Anda ambil separuh profit. Tutup separuh. 5 tak semestinya habis kat situ. TP kita tinggi lagi. 618. Untuk wave 5. Faham? Oops. Apa benda saya buang? Sekejap Okey.
Jadi kalau 123.6 itu adalah yang paling pendek untuk wave 5. Jadi kita akan ambil separuh dan biarkan separuh biar jalan. Ini risk reward dia 514 tau. Risk reward dia tinggi. Kalau ada tutup separuh pun ada lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Kalau anda tutup separuh 54. Bukan 514, 54. Kalau anda tutup separuh pun dah lebih daripada 2. Selalu dia akan sampai 38.2 correction untuk Fibo retracement. Kalau compare dengan Fibo retracement, saya tak guna Fibo. Dalam 3711 saya tak guna kaedah itu, Imun. Jadi saya tak ada statistik dia, saya tak dapat nak bagi tahu. Kalau anda ikut 3711 seperti yang saya bagi tahu. Okey. Tapi kalau anda ada cara mengurus kaedah tu, anda pakai. Kalau anda pakai, kalau anda mengurus cara tu. Tapi jangan tukar-tukar. Pakai satu je. Okey, GBP US dollar. Lain-lain pair dolar tak ada sekuen pada waktu ni. Jadi nampaknya US dollar dah memulakan pergerakan. Nampak? Ni lain kan daripada struktur ini. So, kita habiskan kat sini. Ni 3, ni 4, ni 5. Dan kita dah memulakan. Boleh short tak US dollar? Ya, arah ke bawah tapi belum masanya untuk short US dollar kecuali GBP. Lain belum. Maksudnya Euro USD ni kalau anda nak long dia, anda kena tunggu dia break satu ini dahulu. Baru kita ada sekuen. Satu ni tak buat higher high. Jadi dia belum ada trend, dia baru ada low high. Dia baru saja ada higher low. Jadi C kita habis kat sini. Anda tunggu dia break. Kalau anda tak trade GBP US dollar tadi, anda tak. Tahu tak kenapa saya nampak GBP US dollar jauh lagi? Sebab ini baru nak masuk wave 3. Ya, betul. Betul, Rosli. Ya, itu je. Buat itu je. Okey. Jadi kalau nak entry Euro USD, anda kena tunggu dia buat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3. Kalau dia tak breakout, anda tunggu satu lagi sekuen. Baru kita ada trend. Waktu ni tak ada. Ni tak ada. Kalau tengok besar sikit, ini sideways. Belajar zoom out chart anda. Ini sideways. Tak ada apa-apa. Ni dah high. Bukan. Sini high. Ini high dia. Bukan situ pun. Sini high dia. Okey. Jadi kalau nak trade dia, anda kena tunggu dia break high dekat sini. Break macam ni. 3 wave baru anda long. Dia tak break, anda pergi sekuen kecil lagi pula. Tunggu dia buat trend. Kan? Ni tak ada. Okey. AUD, GBP US dollar, okey, Euro USD. Jadi GBP US dollar ni mungkin jauh lagi ni. Mungkin jauh lagi. Kita kalau dia pergi lagi, saya cuma perlu buat macam ni tau. Satu ni extend kat sini, ini wave 2. Kita dalam wave 3. Faham? Satu ni sini. Ini adalah 1 biru, 2, 3, 4, 5 dalam diagonal. 1, ini 2. Lepas tu kita wave 3. Kita tutup kat sini. Kita tutup semua kat sini. Kan pengsan. Tengok je dia pergi. Jadi tutup separuh. Lepas tu biar separuh jalan. Anda dah ambil modal anda bila anda tutup kat sini separuh. Jadi tak ada risiko. Anda dah ada untung dah. Jadi separuh lagi kita biarkan. Apa market nak tunjuk, apa dia buat. Boleh? Okey. Apa lain? Dolar cuma yang ada set up adalah itu. Adalah GBP US dollar. Lain tak ada. Ini pun belum buat high. Tak ada apa-apa. Ni tak buat high. Tak ada. Tak ada. So, NZD US dollar break atas ni, 3 wave, kita boleh long. Sekarang ni tak ada. So, untuk dollar pair, kosong. Untuk yen pair adalah kosong. Tak ada apa-apa. Tunggu dia buat sekuen. Tunggu dia buat siri pergerakan. Okey, untuk gold. Gold bagi siapa yang nak short, dia dah ada incomplete sequence. Saya tak gemar untuk nak short dia sebab trend besar dia adalah ke atas.
Kalau mereka yang trade intraday, ini ada incomplete sequence. 1, 2. Dia masih incomplete ya. 3 wave, anda boleh short. Saya tak trade dia. Sebab trend besar dia adalah ke atas ya. Ni. Tapi ini daily chart tau. Stop loss dia besar tau. Okey. Ni bagi siapa yang trade dan pegang lama. Ni. Ya. Dekat sini 1738. 1736. Okey. Bagi siapa yang intraday, kita ada high, low, lower high, lower low, tak complete lagi. Dua ni dan dia akan ke bawah. Okey. Ini adalah jangkaan bila sampai dua ni adalah sama dengan saham bila saham buat dua kat sini. Faham tak? Adalah sama dengan saham buat dua kat sini. Bila saham dalam momentum yang tinggi, gold akan jatuh. Ya, bila kita dalam indeks dinamik, gold silver akan jatuh. Dalam indeks dinamik, maksudnya saham dalam wave 3, dolar akan sideways, yen akan jatuh, kita akan ada inverse di antara precious metal dengan dengan indeks. Sebaliknya, mana dia? Ini gold. Ini adalah waktu saham buat wave 3, indeks dinamik. Ni waktu saham buat wave 3. Okey. Sama juga dengan silver, ya. Bila indeks dinamik, sini akan ada wave 3 ke bawah. Ya, ini tak ada sequence. Ini tak ada. Kalau nak short, anda short gold. Tapi untuk intraday, sebaliknya untuk minyak ni, dia akan melonjak bersama dengan saham. Dia akan melonjak. Saya kena tengok balik yang ni. There must be some sort of wave 3 dekat sini. Maksudnya, adakah kita, whether kita ini adalah wave 1 biru, 1, 2 dan extend ke atas. Saya ingat, komoditi, kalau extension biasanya wave 5. Komoditi extension biasanya wave 5. Okey. Sama juga dengan copper. Copper melonjak tak bagi peluang langsung. Hari ni hari last untuk XM punya futures untuk March. Jadi esok kita dah ada kontrak baru. Lepas malam ni kita ada kontrak baru dan saya akan mula mencari peluang. Sebab tu kita, Tafa, ingat tak? Kita dah cerita mengenai ini nak naik dari bila, Tafa? Daripada 2 minggu kan. Minyak dengan copper kan. Cumanya saya nak pegang lama. Dan kita dekat XM futures contract dia tak roll over. Kan kita masuk sedap-sedap profit dia tutup. Lepas tu kita cari peluang lah. Baik saya tunggu satu penurunan di mana saya boleh pegang, tak payah duk cek-cek. Dah lagi simple. Lagi simple lah. Dia sementara tu kita boleh masuk. Kalau anda trade intraday, anda boleh entry. Okey? Bukan kita dah cerita dia nak naik kan. Cumanya disebabkan oleh jenis kontrak. Euro AUD nampaknya masih extend ke bawah. Dua ni kita trade. Ini adalah sama dengan saham buat wave 2. Okey? Inilah sama dengan saham buat wave 2 di mana Australia dollar melemah. Bila saham jatuh, kita akan ada short term yen dynamic sekejap. Bila wave 2 tu berlaku. Jadi waktu tu saham pecut, Euro AUD pecut sebab AUD ikut saham. Euro GBP, ini yang penyebab kenapa kita nampak untuk GBP masa ni memang lunyai. Kalau kita tengok sekarang, kita punya ni buat lower low tau. Kita tak ada divergence. Maksudnya, ini wave 1. Mana saya punya satu ni? Okey. Ini wave 1. Ini wave 2. Ini kita dalam wave 3, 4, 5. Sekejap Okey, ni masih extend dalam wave 3.
Ni dalam wave 3 kat sini. Saya tu ambil next contract lah. Masuk sekarang. Sekejap. Satu kat sini. Okey, masuk sekarang Kang dia tutup free je. Sia-sia je kan. Okey, ni masih wave 1. Ni masih wave 3. 1 2. Sekejap. Apalah. Mata tak nampak ni payah betul. Okey, kita masih dalam wave 3. Ingat ini wave 5, jadi dia boleh extend lagi 3 kita ke bawah. Tapi apa hal pun anda tak pergi long dia. Asalkan anda tak pergi long dia, okey. Ni masih ke bawah. Ni biarlah, letak banyak kali nak lukis. Okey, anda masih ada bergerakkan ini ke bawah. Asalkan anda tak pergi long dia dahulu. Euro GBP belum masa untuk long. Macam mana dia orang masuk swing commodities future ya Zul? Memang kena masuk, depend. So ada broker yang roll over. Yes women. Exactly. Tapi kalau kita nak tunggu Brexit nak masuk, kita cerita Brexit dah masuk tahun keempat, Wimon. Macam mana nak masuk? Trend apa yang kita nampak kan? Balik pada soalan Joe tadi, kalau futures dia ada broker yang roll over. Kalau dia roll over, position anda tak ditutup, dia berterusan. Dekat XM dia tak roll over. Itu beza dia. Merayulah bagi tahu kat XM, roll over futures. Saya cuma boleh bagi tahu kepada anda sebagai customer, anda mohonlah kepada XM. Minta supaya futures contract di roll over. Nampak? Ni ingat, komoditi biasanya extend dalam wave 3. Jadi mata wang ni, this one could be your wave 3. Ni wave 3 extension. Try tengok ni. RSI dia tadi, kalau ini break, wave 3 kita akan extend. Kalau ini break daripada ni, daripada sini. Kalau dia batalkan divergence ni dah cukup dah. Dia batalkan divergence wave 3 kat sini, ni ada wave 5 kan. Dan kita akan ubah ini jadi 1, 2 dan turun lagi 3 kita ke bawah. Pada waktu ni selagi dia tak batalkan divergence tu, saya tak alih 3 tu kat situ. Okay, ni Euro GBP, GBP AUD, GBP AUD. Saya tak minat. I know dia going down, but saya tak minat. Kalau dia break out bawah daripada range ini, range bawah ni, pada waktu tu baru saya berminat kepada GBP AUD. Dia tak break range ini, try tengok di time frame besar. Apa yang anda nampak? Tengok GBP AUD ni. Dia tengah test trend line daripada March tau. Semua tahu March kenapa kan? Dia dah break March punya level. Faham tak? So, kalau biasanya break trend line ni, dia akan test balik sebelum dia naik. So, saya tak jangka dia test sampai trend line balik. Dia akan test sikit je. Satu, saya tak minat dengan GBP AUD ni. Yes, betul Kafah. Ambil 1-2 kontrak ke depan. Sebab itu kalau swing, anda kena letak stop loss besar sikit. Jadi anda ambil 2-3 kontrak ke depan. Anda tak dapat nak, macam XM, dia adalah 1 kontrak je dia bagi. Sama lah Wimon. Satu saya tak trade dia. Ada setup. GBP NZD tu ada setup tau. Saya tak kongsikan dia. Sebab ini, dia break long term trend line ni. Saya trend line, saya kena tengok dia 2 bulan. Kalau 2 bulan punya trend line, ni daripada March punya trend line ni. Kita ambil daripada 2. Tak kisah 1, 2 kan. Okey. Kita sambungkan dia. Dia break this trend line. Satu saya tak, bagi saya itu satu trend line yang valid lah. Lebih daripada 2 bulan.
So dia break, sebab itu ini mungkin pecut ke atas dan kita dalam wave 2 besar. Faham? Sebab tu saya tak trade dia. Ini mungkin 1, sini 1, lepas tu 2. Ni dapat ni 1, 2, ini 3, 4, 5. Nampak tak? Ni tengok Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ni bawah lagi. Okey, 5. Lepas tu kita buat 1, 2, 3, lepas tu jatuh. Ni daily tau. Satu saya tak minat nak short dia. GBP AUD memang kita dah letak ni lama dah kan. Blue box kat situ degil je market. Degil je dia main situ. Daripada bila kita letak blue box ni? Dari bulan 1 itu. Tak tahu. Dia reverse tak reverse saya tak tahu, Wimun. Saya cuma nak tengok ada incomplete sequence, saya nak tengok sequence, itu je. Saya tak peduli Brexit ke, apa ke. Bila saya nak trade, saya kena ada confirmation trend. Itu confirmation trend. Itu asas kepada Dow theory. A trend kena confirm dulu. Maksudnya kita ada siri pergerakan, baru saya trade. Cerita dia break out tu yang saya sama juga dengan GBP NZD ni, tengok. GBP NZD. Tengok di time frame besar. Dia break dia trend, dia break this trend line tau. Lebih daripada 2 bulan. March punya high, kita ambil yang masuk akal lah. Yang ini daripada sini. Dia break this trend line, tengok. Tu yang saya ragu-ragu nak masuk 2 kat sini. Dia break the trend line. Kalau dia mati kat sini hari tu, adalah chance. Tapi nampaknya continue. Satu, kalau siapa pasang GBP NZD, saya redraw dia kepada 2 ni. Masih naik lagi GBP NZD ni. Saya calculate balik. Ini satu lagi high. Masih ada satu lagi high. Saya tak nak short dia pada waktu ni. Belum. Kalau kita masuk index dynamic, ini akan jatuh. Kalau kita masuk index dynamic, ini akan jatuh. Tapi kalau US dollar kuat, tak terlalu lemah, GBP NZD naik. Tu dia tak ada, dia tak nampak. Saya tak nampak untuk GBP NZD, GBP AUD saya tak nampak untuk semasa. So saya tak nampak, saya tak trade dia, simple. Dia tak ada sequence, dia tak ada apa, tak ada apa-apa. Kalau kita tengok incomplete daripada WX ni, ini adalah level dia. Saya tak kongsikan dia punya ni tapi ini 100% level dia. Ini equal leg dia atas ni. Kat sini. Nampak 618764 react, satu lagi ke atas. Kalau pada waktu ni New Zealand kalau New Zealand kukuh, GBP lemah, dan mungkin kita tengok balik. Pada waktu ni GBP New Zealand dollar masih ke bawah, GBP ke atas pada waktu ni. Tu yang kita nampak GBP NZD naik. Tu saya tak kongsikan Kalau ikut dia ada blue box kat sini. Dekat area sini ada blue box. Saya tak minat. Seriously, saya tak minat. Sebab dia break out trend line. Tu saya tak minat. Kita might see higher correction. So, kesimpulannya, apa yang saya sedang tunggu adalah indeks Germany 30, kita dah ada letak. US 500, US 30, Euro AUD untuk short wave 2 bila dia bounce nanti. Silver, kalau dia jatuh, wave 2, copper tunggu kontrak besok kita tengok, dan lain minyak saya kena recount balik, saya akan letak kat situ. Yap, kita pun tahu Nikkei dah bukan menghampiri, dah sampai equal leg. Tapi yang lain-lain belum sampai equal leg. Maksudnya Nikkei akan extend sikit. Kalau Nikkei break 1618, tu jadi cerita lain Fi. Ada kemungkinan kalau yang lain-lain jauh lagi tak sampai 1618.
Tak sampai equal leg. Jadi kalau Nikkei naik, yang lain-lain naik dan Nikkei break 1618, wow. Australia dollar, New Zealand dollar, minyak, copper, meriah. Jangan lupa 1618. Cumanya kita tak ada set up untuk dia selagi dia tak sampai 1618. Itu je. Dia dah sampai equal leg tu. Dah sampai. Okey. Cepatnya 1 jam. Okey. Bagi yang dalam Discord, saya ada buat satu pengumuman tadi mengenai yang special program saya buat tu. Standby bagi siapa berminat, ia free. Saya bagi akaun kepada anda, bukan duit XM, duit saya. Dan juga minimal tak ada komitmen daripada anda daripada sudut free je. Yang komitmen saya nak cuma masa dan anda dah boleh melukis. Tujuan dia bukannya untuk saya mengajar anda melukis. Saya cuma tunjukkan. Sebab kalau anda buat purely elite wave, dia tak dapat. Dia kena ada something else. Yang itu yang market dynamic tu. Jadi bagi siapa yang berminat, saya harap anda ikut dan bagi komitmen masa bagi mereka yang berminat. Program tu sehingga hujung tahun ni, anda akan dapat login untuk TradingView. Saya dah sediakan TradingView punya account ni. Anda dapat tengok chart saya semua ni. Dan saya dah standbykan ni semua untuk anda. Student 1, student 2, student 3. Anda akan dapat 4 portfolio, 4 layout ni. Anda boleh gunakan sukati anda nak letak apa kat situ. Anda juga akan dapat account USD 500. Duit saya, bukan duit XM. Anda trade lah dengan cara apa. Tapi saya nak anda punya kaedah bagaimana anda mengurus duit, berapa kali entry dan cara anda masuk supaya saya boleh pantau bagaimana anda masuk dan pastikan anda cuma trade ikut sistem. Tak ada cerita apa emosi. Saya nak tengok orang boleh trade ikut sistem, itu je. Okey? Tak mana ada orang bagi macam tu kan. Dah bagi account free lagi. Kan mana ada. Bagi account free, lepas tu tunjukkan macam mana anda ni. Mana ada. Bagi tahu saya siapa ada buat macam tu. Tak ada apa-apa. Ini cuma saya nak tunjuk, nak yang 3 orang ni hopefully nanti dia orang boleh buat apa yang saya buat. Itu je tujuan dia. Mungkin masanya untuk saya bersara lah kot. Itu je. Tak ada niat lain. Tak ada niat. Saya nak tengok orang boleh buat sistem ni. Tak ada niat langsung. Bagi siapa kenal saya, anda tahulah saya macam mana. Okey, saya nak dia boleh buat apa yang saya buat. Jadi saya boleh slow lah sikit kan. Okey, baca yang dekat Discord tu apa saya umumkan. Sehingga hari Jumaat ni, email saya, hujung minggu saya akan bagi kepada anda instrumen untuk anda lukis. Saya nak lukisan dia rupa macam ni ya. Bukannya anda lukis satu tempat je. Lukis sini je dia lukis. Dia lukis sini je. Itu tak ada. Saya nak tengok dekat weekly cukup, dekat daily cukup, dekat 4 hour ni cukup. Sampai 4 hour lah. Cukup, lukisan dia penuh, kita faham apa chart dia cerita. Okey? Dia tak ada niat apa. Anda by now, I think majority anda semua kenal saya macam mana. Saya memang nak anda boleh, itu je. Sebab apa? Orang tanya, kenapa engkau masih nak ni kan? Saya tak perlu. Saya tak perlu ni. Bagi mereka kenal, anda kenal saya. Saya sayang bidang ni. Jadi, apa, the only way untuk orang hormat kita macam ni, untuk orang hormat industri kita ni adalah kalau kita sendiri hormat industri kita. Macam mana tandanya kita hormat industri kita? Kita buat benda yang sepatutnya lah, trading. Bukannya pergi hentak sana, pergi cari jurus pelik-pelik kali. Tak ada. Kita buat dan menunjukkan bahawa kita adalah trading dan tak berjudi. Itu je. Ya.
pindah ke pulau. Tak tahulah pindah pulau. Boleh? Itu je tujuan dia. Kalau semua, kalau ada pengganti, kalau ada yang boleh, sebabnya trading ni adalah kepada psikologi, it's not kepada teknik. Saya akan tekankan kepada the psychological part. Untuk ada psikologi yang sihat, anda kena ada satu sistem dan anda berdisiplin ikut sistem tu, itu je. Sentimental. Kita nyanyi sikit. Harapan setinggi gunung. Okey? Okey, kita berhenti rehat sekejap. Trade plan, dia punya level semua dekat sini. Apa yang kita sedang tunggu semua dekat sini. Download Market Outlook. Dan kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.